Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak semua dengar. Bukan saja untuk ibu mengandung pada petang ni ya, bagi mereka yang ada anak-anak dara yang belum kahwin ataupun yang dah kahwin nak cadang untuk mendapat baby, sebab kadang-kadang kita ada adik-beradik perempuan yang memerlukan sedikit nasihat, dan nasihat ni kalau dapat diberitahu sebelum anda pregnant, sebelum kita mengandung lagi bagus. Bermaksud kalau dah kahwin tu, daripada awal kahwin tu, sementara kita kadang-kadang tak tahu kan, tahu-tahu dapat baby je. Jadi kita juga akan mempertikaikan kenapa kadang-kadang baby itu cacat. Adakah sementara kita cuma menyerah kepada takdir atau Allah SWT, kita redha, tetapi ada bahagian-bahagian yang kadang-kadang kita kena belajar, dan ada sebab yang telah dibuat kajian dan telah dikenal pasti sebagai masalah yang ramai rakyat kita. Hampir ada sebahagian yang saya nak cerita ni, hampir 80% lebih yang tidak menyediakan ataupun tidak cukup bahan-bahan khasiat yang terbaik untuk ibu mengandung. Baik. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nombor satu ialah selalunya saya nak tanya anda, masa mana yang you jaga betul-betul pemakanan yang baik ataupun yang betul-betul sihat? Saya nak tanya dalam hidup you, orang perempuan dulu ya. Saya tanya, ni khas untuk anda yang wanita lah. Saya nak tanya, siapa yang sebenar-benarnya tulis kat situ bila masa, maksudnya period mana? Adakah masa you muda, masa bersekolah, masa berkahwin, atau lepas beranak ke? Baik, jawapannya masa mengandung. Sebab apa? Siapa tahu? Sebab anda bukan sahaja jaga diri, tapi anda kena jaga janin, anak anda yang dikandung selama 9 bulan tu. Betul-betul? Terutama sekali bagi mereka yang first trimester tu, masa ketumbesaran baby kita, daripada setitis air mani, satu telur dicantumkan menjadi satu zygote tu. Bila dia dah besar, million sel, dia dah nampak tangan, kepala, lepas tu belakang, jantung, semua siap. 100 berapa hari? 120 hari, debup jantung tu. Di sama ada jantung tu akan bertahan lama, ataupun tulang tu atau otak tu yang kita tengok, telinga, mata, semua, tangan, jari, semua tu ada tak kebaikan atau manfaat yang didapati oleh ibunya? Sebab apa? Mereka ni, janin dalam perut ibu semua tu, mereka cuma bergantungan 100%. Saya ulang, berapa persen? 100% kepada ibunya. Jadi dia tak boleh, orang kata apa, melawak. Okey, nombor satu, boleh saya mulakan dengan genetik dahulu. Sebab apa? Ramai orang kata kalau jadi apa-apa nanti semua kita salahkan kepada genetik. Sebenarnya zaman sekarang dah ada kajian mengatakan bukan genetik sahaja. Dia memang ada 5-10% tu tak boleh buat apa-apa, Tuhan nak bagi macam tu. Tetapi lagi 80-90% ada kaitan dengan gaya hidup, ada kaitan dengan perkataan namanya epigenetik. Epigenetik adalah environment kita, macam mana kita mengadaptasi kepada contoh tidur kita, kena matahari tak, stres tak stres, itu semua mainkan peranan. Sama ada kita ada sikit exercise tak, ataupun tidur kita macam mana. Barulah kalau you dah betulkan ni semua, termasuklah dengan yang saya nak fokus malam ni ialah, atau petang ni ialah, pemakanan, diet, dan apa saja yang masuk melalui mulut you ataupun yang you minum. Boleh? Okey. Sebab apa? Telah dibuat lagi kajian yang latest ni mengatakan diet ni sama kuatnya akan memberi rangsangan kepada baby kita, sama ada perangai dia besok macam mana. Ada kaitan dengan diet. IQ dia memanglah kalau tak betul pemakanan untuk ketumbesaran otak, brain, maka dia akan jadi bermasalah. Lepas tu struktur badan dia, sama ada dia dapat skoliosis tak, dia punya tulang belakang tu boleh tutup rapat tak. Skoliosis tu maksudnya tulang tu sampai jadi S shape. Pernah tengok tak baby yang bengkok belakang tu, ataupun straight ke belakang, ataupun dia flat foot kaki dia, ataupun dia punya jaw gahar
apa gaham dia ni, okey, jaw dia ni betul tak betul, herot tak herot. Jangan nak cuma salahkan Allah semata-mata. Sebab apa? Kalau ada certain vitamin atau mineral yang tak betul, dia boleh lari you punya gigi, gaham semua ni. Itu yang you tengok kadang-kadang ramai yang anak-anak muda sekarang kecil-kecil lagi dah kena pakai braces. Betul-betul, sebab dia panggil undercut ataupun overcut dia punya gigi tu, dia masa dia gigit tu. Alright, ada lagi telah didapati kalau diet tu salah, dia sama standardnya dengan radiation punya problem. Saya ulang, kod-kod you rasa ni melawak lagi. Sebab saya kata apa tadi, kalau diet tu ada banyak sangat deficiency, kekurangannya, dia tak usah banyak lah, katakan yang important saja yang saya akan list kejap lagi. 1-2 je yang important tu tak ada atau kurang dalam badan ibu yang mengandung, dia sama standard dengan orang yang kena radiasi. Tahu radiasi tak? Macam kena x-ray dan sebagainya, kan rosak baby kita tu. Jadi jangan melawak so saya nak anda tahu bahawa Tuhan tu dah memberi cukup protein pada kita, enzim-enzim masa baby tu tengah membesar nanti, ataupun ibu tu sendiri bila dia nak lepaskan dia punya inilah pemakanan dia, zat-zat semua tu, dia melalui proses supaya ibu tu pun betul juga, ibu tu pun sihat juga. Dan setiap hari Tuhan bagi beberapa jenis enzim ataupun scanner untuk regenerate. Kalau ada yang rosak, dibetulkan, ada rosak, diperbaharui, sampai macam tu sekali Tuhan buat supaya tidak ada defect, tidak ada kekurangan sehingga kan jadi cacat pada baby tu. Okey, jadi ini dia 10 list yang saya nak bagi pada you. Nombor 1, kalau untuk mata, untuk penglihatan janin kita tu, kalau dia nak besar nanti, supaya dia tidak ada premature birth. Faham tak premature? Lahir belum cukup bulan, macam tu. Ataupun bila lahir dia punya berat baby tu rendah sangat, orang panggil apa, low birth weight. Ataupun kadang-kadang sampai keguguran sebab baby tu tak boleh bertahan lagi dah. Ini datangnya daripada vitamin A. Walaupun you pernah dengar macam datang daripada carrot, daripada sayur-sayur menghijau, kadang-kadang kita buat tak indah aja, makan tak makan aja. Kan saya dah kata dalam D&D diet yang ni wajib you ikut dahulu. Dan kebetulan yang ni juga datang, kalau you nak ambil telur kampung betul-betul, ambil yang telur kuning telur tu, it's very good untuk vitamin A ni. Kan kalau ikan sekarang kita dah risau sikit kan, betul tak? Tapi dah cukup tadi kalau you makan ikut D&D diet, alhamdulillah, selamat untuk mata baby kita. Nombor 2, vitamin D. Vitamin D ni kan selalu saya suruh kena matahari ataupun terpaksa ambil suplemen, ambil juga D3K2 tu. Sebab apa? Baby kita kalau dia nak membesar, tulang dia harus lagi sebulan ke sebulan lepas dia nak deliver nanti, dia kena ada kekuatan yang mencukupi, contohnya untuk kalsium. Sebab kalau tak ada vitamin D, kalsium tak boleh diabsorb secara betul. Kan ada kaitan tu. Lepas tu kalau weak bone tak apa juga, kadang-kadang dia jadi rickets. Rickets tu tulang dah rosak, dah macam reput. Kalau dah lahirkan pun baby tu nanti ada orang panggil bow leg, tak kaki dia bengkok macam tu ataupun macam ni. Sebab tulang tu tak boleh pegang beban berat badan baby tu nanti, contoh. Okey, dan sebab itulah you kena selalu mendekati ke matahari dan juga ambil D3K2, dan kita suka kalau you jaga vitamin yang seterusnya lagi dahsyat, itu namanya folate. Folate ni kalau tak cukup, ni vitamin B kalau tak cukup, tulang belakang untuk baby kita tak tutup nanti. Bila dilahirkan nanti, tengok-tengok kat belakang tu ada benjol yang tulang tak ada kat atas. Kan kita kalau pegang ni ada tulang belakang, dia tak, tulang belakang dia terbuka, tenganga. Jadi bila tenganga tu dia macam belon nanti keluar dengan kulit tu, dia tolak ke atas. Bahaya sangat-sangat. Ni baby ni kena buat operation kalau besar sikit nanti. Faham? Cukup bahaya tu. So itu dipanggil neural tube defect ataupun spina bifida. Ni specialist yang kena jaga, dan kadang-kadang mereka boleh dapat tak tutup kat bibir ni pun jadi sumbing. Pernah dengar? Cleft palate. Ini adalah sebab ibunya tak cukup dengan vitamin folate. Pernah dengar folate kan? Ni vitamin B. Okey. Dan kadang-kadang yang ni juga datang daripada pemakanan atau
Inilah bahan-bahan yang kita ambil untuk masak tu, ada pestisida. Termasuklah kalau sayur yang terlalu banyak kena spray itu. Okey, baik, sambung dulu. Vitamin C untuk mempertahankan supaya tak kena darah tinggi waktu. Tadi saya lupa, eclampsia tu ada dua. Satu semasa tak cukup vitamin C, ada satu lagi vitamin B1, vitamin B juga. Okey. So vitamin C dengan vitamin B ni dengan magnesium. Yang tu mineral. Saya nak fokus kepada vitamin dahulu. Yang penting ialah untuk mengurangkan masalah darah tinggi. You pernah dengar tak? Orang bila pregnant dia darah tinggi. Bila tak pregnant dia tak darah tinggi. Ni bahaya. Kalau terlalu tinggi, kadang-kadang sampai kita kena stop the pregnancy pun. Okey, jaga baik-baik. Dan premature baby kadang-kadang kalau dilahirkan. Baik. Vitamin B1, B12 pula yang penting you masukkan dalam badan you. Kena jaga semua ni, sebab takut nanti yang ni yang paling dahsyat. You pernah dengar tak baby meninggal tanpa sebab? Sudden infant death. Dia lahir tetapi disebabkan mak dia dulu dia sendiri dah supply B1 tak cukup untuk baby tu, bila lahir je dah meninggal. Tahu tak? Macam still death, sudden death kadang-kadang. Macam orang kata cot baby, tempat dia letak untuk dia tidur tu kan, macam katil dia tu, selalu orang kata baby ni terbalikkan muka dia turun ke bawah. Mana baby tu boleh kali sendiri, betul tak? So kalau dia meninggal tu jangan nak salahkan orang saja. Tengok dulu B1, B12 cukup tak. Kalau orang dewasa tak cukup B1, dia ada sleep apnea, yang sesak nafas tu sampai terbangun-bangun tidur tu. Faham tak? Itu B1 juga. Tapi kalau ibu yang tak cukup ni, baby jadi toksik dan boleh menyebabkan bawa maut pun. Jaga baik. Alright. Last, potassium. Ni datang mineral pula. Yang tak cukup potasium, yang tak cukup copper, tahu pernah dengar copper tak? Potasium tu mustahil lah. Tetapi yang selalu orang lupa ni copper. Sebab potasium selalu orang cerita. So makanan pun banyak ada potasium. Tapi copper ni kena jaga baik. Sebab selalunya orang lupa kepada makanan laut ataupun rumpai laut yang bagus. Sebab kalau nak ambil oyster pun bagus, nak ambil siput-siput semua, seafood lah. Cuma saya selalu risaukan kepada mercury pula. Jadi kalau you ambil banyak seafood, kalau tempat tu tercemar, you sebagai ibu minum sekali, makan sekali, rosak baby tu punya backbone. Selalunya copper ni untuk tulang belakang dan untuk mempertahankan dia straight, betul tak bengkok-bengkok. Iron biasalah untuk orang yang ada anemia, tak cukup zat besi, jadi masalah besar. Lagi sekali banyak pemakanan yang boleh kita dapat iron, terutama sekali sayur-sayur yang menghijau. Lagi sekali kalau nak makan telur, ambil egg yolk tu bagus. Okey, dan lagi sekali seafood, mau ikan peranan. Saya risaulah, seafood ni memang direkomend selalu, cuma you tengok laut mana datang pemakanan you tu. Okey, sikit lagi iodine. Kalau tak cukup iodine, bukan masalah thyroid saja problem, tetapi baby kita akan jadi kecil, small baby, dan dia punya otak selalunya underdeveloped. Ni bahaya. Okey, takut nanti dia tak bijak atau tak pintar nanti. Dan sehingga kan kalau betul-betul tak cukup, dia akan jadi miscarriage, keguguran. Okey, kita habis dengan omega 3. Amat perlu you tahu kat mana nak ambil omega 3 kan. Balik-balik fish oil juga, tetapi zaman sekarang orang ambil apa yang dinamakan sachet inchi oil. Okey, fine. Kita nak kena tutup dengan trace mineral yang kecil-kecil ni. Yang sikit diperlukan tapi wajib. Trace mineral kalau tak ada, susah untuk enzim, untuk fungsi badan baby tu nanti. Untuk you jugalah, untuk ibu-ibu juga. Contoh, kalau tak cukup zinc, tak cukup, ada nama cobalt, ada nama, pernah dengar kan, selenium, apa lagi, vitamin E, semua tu trace mineral yang kecil-kecil. Seperti kalau you pernah dengar, tadi saya dah sebut selenium, semua tu rajin-rajin lah. Ambil kacang, ambil Brazil nut, ambil bell pepper, makanan-makanan macam bell pepper ni, cili orang panggil apa, cili besar tu, cili bengali yang besar-besar, yang warna merah, orange, kuning, hijau, yang tu bagus.
sauerkraut lagi sekali, yang buat jeruk selalunya saya ambil apa, gobis kan. So jangan lupalah ambil cruciferous vegetable tu, selalu kita sebut ambil je ni diet, fokus kepada ulam, fokus kepada sayur-sayuran dan buah-buahan, settle. Okey, gula semua seperti biasa no. Berries boleh, apa lagi, nuts, dia orang kata kat sini untuk anda yang kadang-kadang lawyer ke kan, waktu pregnancy ni, apa yang you suka, asalkan benda tu selamat dan banyak mineral, banyak vitaminnya, no problem. Yang penting nama list-list yang bagi tadi tu, kalau tak cukup, dia mencacatkan baby kita. Itu sebabnya saya panggil rahsia, sebab orang ingatkan makan je, tapi kalau yang 10 saya bagi ni tak cukup, you makan yang lain-lain pun tak ada maknanya sangat. Yang ni dulu habis. Alright, jaga baby anda betul-betul, jaga diri anda betul-betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let go and feel good. Jangan lupa kita doakan ke semua warrior kita untuk dunia kita ni bahagia, akhirat kita ni syurga nanti, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alright, bye. Thank you very much. Baik, saya mencari cuma 20 orang saja yang kali ini untuk saya buat kelas demi kelas, untuk saya mengajar dia jadi dropshipper saya. Saya punya trainer, saya dah ajar di mereka untuk train you all tanpa modal langsung, yang perlu cuma handphone dan jari yang masih boleh bergerak. Kalau itu ada, you dah boleh berniaga tanpa modal, tanpa risiko apa-apa. Sama ada you bekerja boleh buat part time ataupun full time suri rumah tangga, no problem. Dengan syarat you kena rajin sedikitlah belajar dan ikut apa yang kita tunjukkan, sebab semuanya dibuat secara percuma. So kalau nak di antara 5 hingga 10 ribu tu, orang kata apa, senang-senang aja kalau you buat betul-betul. Okey, nak lebih pun boleh, tak ada masalah. Nanti kita pelan-pelan akan ajar you, dan yang penting you sign up dulu secepat mungkin. Cuma 20 yang pertama saja, okey?